InsyaAllah. Kalau malah tengok je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kifayatul muhtajna Muka surat 21 bawah. Kemudian maka turun Nabi SAW beserta dengan Jibril kepada langit dunia. Habis dah Mi'raj dah sampai habis, kemudian nak turun pula. Maka bersabda Nabi, "Ya Jibril, tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu, melainkan menjawab ya, dan memuliakan dan tertawa-tawa, melainkan satu orang tiada tertawa-tawa." Maka katanya, "Ya Muhammad, itulah Malik yang menunggu neraka, dan kelakuannya tiada tertawa-tawa. Ia masa dijadikan Allah Ta'ala, dan tiada tertawa-tawa bagi seorang. Jika tertawa-tawa bagi seorang, nescaya tertawa-tawa ia bagi Tuhan hamba." Jibril bagi tahu Nabi ni, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, dia memang tak boleh nak senyum. Siapa pun dia tak senyum. Itu tanya Nabi lah. Ini kalau ikut riwayat ni menunjukkan bahawa Nabi yang bagi salam kepada malaikat. Ada riwayat cerita malaikat yang bagi salam kepada Nabi lah. Jadi dia ada dua riwayat. Kalau ikut riwayat ni, Nabi kata dia bagi salam, semua jawab. Ini maknanya Nabi yang bagi salam. Jadi boleh nak himpun kedua-dua, boleh lah. Ada sebahagian malaikat bagi salam, ada sebahagian Nabi bagi salam. So malaikat ada banyak. Maka tak kala adalah ia sampai kepada langit dunia, maka menilik ia ke bawah, maka tiba-tiba melihat ia akan debu dan asap dan suara yang mersik. Mersik kan? Mersik ni maknanya suara yang mengganggu, suara yang bising, ingat. Maka sabdanya, "Apa ini Jibril?" Maka katanya, "Inilah syaitan yang menutup atas mata manusia anak Adam, hingga tiada berfikir mereka itu kepada barang yang dalam malakutus samawati wal ard. Dan jikalau tiada demikian itu, nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib." Nabi ditunjukkan bahawa ada debu-debu asap dan juga suara yang bising. Dua benda ni menutup panca indera manusia, kata Jibril. Menutup mata kita, kita tak nampaklah asap tu, kita juga tak dengar bunyi tu. Tapi itulah yang menutup kepada keajaiban malakutus samawati wal ard, bumi dan langit ni. Sebahagian kitab Hasyiah syarah dia menyebut kalau tak ada benda tu, nescaya kita akan nampak malaikat turun naik. Kita nampak keajaiban banyak benda lah. Tapi syaitan dia buat semua benda tu supaya kita ni tak nampak benda-benda ghaib-ghaib ni, kita tak nampak. Itu kata Jibril. Kemudian maka turun ia kepada Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Maka menunggang akan buruk dahulu itu, ambil had dulu tu, dan berjalan berhadap ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam pada tempat bagian-bagian. Jadi Nabi kebetulan balik tu berselisih dengan 3 kafilah, 3 rombongan. Satunya rombongan daripada yang ada pada Tan'im, jumpa di Tan'im. Satu jumpa di Rauha, dan satu lagi tak disebut di dalam di mana tempat dia lah. Cuma ada 3. Pertamanya katanya, dan padanya satu unta, atasnya 2 karung, satu hitam dan satu putih. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia, terkejut ia dan berkeliling, maka jatuh unta itu, maka patah ia dan ditinggalkan unta itu. Nabi lalu nampak unta tu pun nampak Nabi, tapi orang tak nampak. Unta nampak Nabi, unta tu terkejut, kemudian dia lari, kemudian dia patah kaki, jatuh patah kaki. Dia terkejut tengok Nabi, dia jatuh patah kaki. Kena orang tinggal unta tu. Unta yang bawa dua karung hitam dan putih.
Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula. Maknanya jumpa kafilah yang lain pula. Kafilah ni jumpa di Rauha, nama tempat lah. Jumpa di sebelah Rauha. Nanti di belakang dia akan sebut. Ya, dengan Jibril, dengan Burak. Cuma selisih lah. Sungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Ada satu kafilah ni yang unta sesat dan mereka duk pakat ligan, duk cari unta tu sampai jumpa. Kejadian tu di Rauha. Kemudian lalu lagi Nabi sampailah didapatnya dan dihimpunkan satu. Kemudian didapatnya dan dihimpunkan. Dihimpunkan. Ini maksudnya dapat kafilah yang lain pula. Kafilah ni ada di Tan'im, dekat dengan Mekah dah tu. Tan'im ni yang last, yang paling dekat dengan Mekah. Jumpa kafilah terakhir. Maka memberi salam Nabi SAW atas mereka itu. Maka berkata mereka itu, ini suara Muhammad, dan mengingkarkan setengahnya. Ada yang kata ini macam surah Muhammad. Ada seorang pula kata bukan dia. Nabi bagi salam, mereka dengar suara tapi mereka tak nampak punya. Bolehkah bagi salam ke orang kafir? Ini ulama kata ihtimal sebelum dilarang memberi salam. Sebab kita tak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Kita jumpa orang kafir, kita tak boleh kata Assalamualaikum. Tak boleh. Salam. Dan pada zaman Rasulullah, sebahagiannya bila diberi salam kepada Yahudi munafik. Mereka ni munafik kan. Jadi sahabat ni tak kenal lah mana satu munafik. Mereka husnuzan bakal kan. Ada yang kenal tapi bermuamalah cara Islam lah. Maka diberi salam. Bila bagi salam, mereka jawab wa'alaikassalam. Bukan wa'alaikassalam tak, wa'alaikassalam. Dan mereka bagi salam pun bunyi Assalamualaikum. Macam orang Melayu bagi salam, Assalamualaikum. Sam tu makna dia celaka. Assalamualaikum. Sam tu. Ya, orang Melayu ni salah bagi salam lah. Assalamualaikum. Dia bukan ibadah, tak wajib berjawab. Assalamualaikum bukan doa. Jadi kita wajib. Dia bila ada Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum, itu barulah kita kata nama salam, itu barulah dinamakan ibadah yang wajib kita jawab. Kalau Assalamualaikum tu pedia, tak tahu. Bahasa Assalamualaikum. Kalau di Kedah dulu Tok Guru Haji Cik, dia marah. Orang mai jumpa dia bagi salam tak kena. Tok Guru marah. Kalau orang mai bagi salam tak kena, bagi salam pun tak kena dia. Orang lah ceritakan, kita pun tak sempat dengan Tok Guru Haji Cik. Lepas tu kalau hak masuk tu beramai-ramai pakat bagi salam pun dia marah juga. Dia kata bagi salam seorang je. Dia tak payah bagi salam. Tanya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak payah bagi salam semua. Dia marah sebab tak kena cara. Cara Tok Guru tegur macam tu lah. Tok Guru tua ni dia cengih-cengih pun kita tak rasa cengih. Dia cengih tapi tak rasa cengih. Kalau Tok Guru muda ni kalau dia cengih rasa cengih. Tok Guru tua ni cengih pun kita tak apa. Dia ada benda yang sunatnya sunat kifayah, ada yang namanya wajib kifayah. Macam sunat bagi salam tu termasuk dalam sunat kifayah. Orang lain dah bagi, orang lain tak payah. Salah seorang saja. Macam sunat makan, seorang baca bismillah, yang lain pun dah gugur. Sunat tuntutan sunat. Itu di antara sunat kifayah lah. Jadi Nabi bagi salam ni ihtimal bahawa ini sebelum datang larangan bagi salam. Kalau tidak, kalau setelah datang larangan tu dah tak boleh bagi salam. Sayyidina Umar pernah bagi salam kepada seorang Yahudi, Assalamualaikum. Kemudian bila dah berlalu, ada seorang sahabat bagi tahu
kepada Sayyidina Umar, dia tu bukan Islam. Maka Sayyidina Umar patah balik jumpa dia. Sayyidina Umar kata apa? Aku tarik balik salam aku daripadamu. Pergi tarik balik. Itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia tarik balik. Dan berdapat Nabi SAW akan satu qadah. Nabi tu pada malam tu jalan sampai ke Kedah. Itu satu qadah. Qadah yakni mangkuk kayu yang besar berisi air. Maka meminum Nabi SAW. Nabi lalu, Nabi jumpa satu mangkuk yang berisi air, Nabi minum. Negeri Kedah ni nama sebenar mangkuk. Negeri Kedah. Kedah kan? Sebab apa? Lupa dah cerita dah. Tapi memang ada kena-mengena dengan mangkuk minuman tu. Macam mana cerita dia tak ingat dah. Nabi minum air. Nabi lalu nampak air, Nabi minum. Nabi tak minta izin. Kenapa Nabi tak minta izin? Dia Nabi tak minta izin. Adat orang Arab, depa ni melarang, bukan melarang, depa memberi izin siapa-siapa yang lalu depan rumah depa nak minum susu kambing depa. Kambing depa tak depan rumah tu, siapa lalu nak minum, musafir lalu. Dulu tak ada 7-Eleven, RNR, tak ada, apa pun tak ada. Jadi orang-orang yang musafir ni, satu sifat akhlak yang bagus orang Arab ni, depa ni menghormati tetamu. Siapa yang lalu walaupun tak kenal, depa layan, depa jamu apa. Jadi di antara adat orang Arab ni, kalau dia ada belah kambing, dia akan habaq kat pekerja dia kata jangan larang siapa-siapa nak minum. Sebahagiannya lah kan. Jadi depa kadang-kadang, jadi susu-susu kambing tu kadang orang ada musafir tengok depa tak curi, cuma depa minum ya kan. Sebab itu adat kebiasaan orang Arab begitu. Ghalibnya macam tu. Sebab macam kisah Ummu Ma'bad kan, Nabi musafir, Nabi jumpa, depa nak jamu apa? Makanan itulah, susu, kebanyakan makanan. Nabi pun tiap kali lalu masa kisah seorang sahabat yang Quraish Ibnu Mas'ud kan, nak jaga kambing. Nabi tanya, kambing tu siapa punya? Kambing tu siapa punya? Nabi minta susu. Jadi orang Arab ni adat dia begitu. Kalau susu pun orang bagi, apatah lagi ayam gosong. Ayam gosong ni lagi mudah lah kan. Sebab tu Nabi lalu, Nabi minum. Sebab adat dia macam tu. Bila dia letak tu, siapa nak minum. Adat orang Arab macam tu. Mereka ni pemurah dari segi bab makanan ni. Cerita orang Arab ni Masya Allah memang begitu. Kita tengok cara mereka makan lah kan. Mereka makan tu buang separuh. Mereka dengih makanan ni memang macam tu. Mereka tak berkira, tak ni. Kalau kita pergi rumah mereka, orang Arab ni makan tak habis. Mereka jamu banyak supaya kita makan tu sampai puas. Kalau kita makan kenyang tu, dia berasa kalau kita makan lincin tu, dia berasa macam tak cukup ke, sampai habis kita makan. Dia kata dia jamu tak cukup. Dia kalau boleh dia jamu kita makan tu sampai duk ada lagi, tak habis lagi. Tu maknanya dia jamu banyak. Elok dia makan sampai kenyang. Kalau sampai habis tu dia berasa macam tak cukup je ni kan. Dia tu akhlak dia pula kan. Adat lain-lain lah kan. Adat lain-lain. Kita kalau makan pasti tinggal satu. Makan cucuk sepinggan ni sudah satu, malu nak ambil, tinggal satu. Kita sebab adat kita, kalau kita makan perhabis nampak lagu dia ni lapar sangat ni. Lagu tu pula adat lah, masing-masing adat lah kan. Masing-masing adat. Yang tak bolehnya membazir, bukannya masalah makan banyak tak banyak. Orang tu jamu banyak sekali pun, yang lebih tu jangan dibuang, ataupun jamu binatang pun tak ada masalah kan. Yang penting jangan semata-mata buang tong sampah. Itu tak boleh lah. Tapi akhlak Arab begitu. Mereka dengan makanan ni, jamuan ni, syok lah. Jadi sebab tu Rasulullah minum. Rasulullah tak minta. Dan berkekalan Nabi SAW berjalan hingga hampir Mekah. Maka sabdanya, hai Jibril, bahwasanya kaumku tiada membenar akan daku. Kaum aku tak percaya kat aku, kata Nabi. Dia kata tak percaya kat aku. Maka kata Jibril, membenarkan hamba, yakni Rasulullah, Abu Bakar. Jibril bagi tasiat dah, Sayyidina Abu Bakar akan percaya. Maka sampai ke Mekah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada waktu subuh. Turun tu sampai waktu subuh.
Jadi satu juzuk sahaja dalam malam hari. Sebab tu dalam kalau kita baca surah Al-Isra' kan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Kalau kita tengok tafsir, kenapa Allah guna perkataan lailan, sedangkan asra tu dah memberi makna waktu malam. Asra tu makna jalan malam, tapi kenapa Allah tambah lagi lailan? Salah satu sebabnya kerana Al-Quran ni ditujukan kepada semua lapisan orang. Orang yang reti, orang yang tak reti, orang yang faham dan orang yang tak faham. Jadi kadang-kadang orang tak faham lailan tu siang ke malam, maka sebut lailan, malam rupanya. Pertama. Kedua, salah satu lagi, lailan memberi makna satu juzuk daripada malam. Bukan keseluruhan. Kalau kita kata al-lail, maknanya satu malam. Perjalanan tu penuh full satu malam. Tapi bila kita guna lailan, nakirah, memberi makna satu juzuk. Itu faedah dia. Itu faedah dia. Tuhan datangkan lailan tu sebab nak habaq sikit. Suku malam. Dia bukan suku. Kata Habib Salim, 20 minit. 20 minit. Dalam Maulid Dibai, thumma arudduhu minal arshi qabla an yabrudal farshu wa qad nala jami'ul ma'arib. Dalam Maulid Dibai kan, thumma aruddu, kemudian aku kembalikan Rasulullah ni minal arshi, daripada arash, qabla an yabrudal farshu, sebelum firash dia, tempat duduk dia sejuk. Wa qad nala jami'ul ma'arib, sesungguhnya dia dapat segala tujuan. Jadi sebelum firash tu sejuk, kita duduk ni panas, kita bangkit, Rasulullah turun tu, kiranya tempat duduk Rasulullah tu masih duduk suam lagi. Maknanya masa yang sedikit. Maka turun Nabi SAW daripada Buraq. Terangkat Buraq itu ke langit, ke dalam syurga. Dan berkekalan duduk Nabi SAW pada rumahnya. Termenunglah Nabi di rumah. Maka tak kala subuh, waktu ni sembahyang dah difardukan, tapi Nabi tak sembahyang subuh lagi. Sebab awal sembahyang adalah zuhur, bukan subuh. Sebab subuh tu Nabi sibuk. Nabi turun-turun tu sembahyang dah difardu, tapi belum. Sembahyang pertama yang disolat adalah zuhur. Zuhur solat yang pertama, dan semua solat ketika tu 2 rakaat. Sehinggalah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian ada yang ditambah menjadi 4 rakaat. Dua. Jadi subuh tu sebab malaikat Jibril pun belum turun ajak Nabi. Fardu solat dah turun, dah dapat, tapi Jibril belum ajak. Subuh solat yang sebelum tu, ketika Nabi dapat wahyu jadi Nabi dah dapat fardu solat dah wajib dah sembahyang. Cuma sembahyang tu ada sedikit perbezaan. Ada sikitlah beza dengan sembahyang yang kita buat hari ni. Jadi sembahyang hak baru ni Jibril belum tunjuk lagi, maka Nabi tak sembahyang lagi. Dan sebab Nabi kalut waktu subuh tu. Maka tak kala subuh, maka keluar ia daripada rumahnya, hal keadaannya berfikir pada pekerjaannya. Dan abang Al-Guna. Dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahwasanya segala manusia itu mendustakan dia, kerana adalah pekerjaan itu mencarikan adat. Jadi Nabi ni tahu, Nabi ni orang yang bijak, Nabi dah tahu bahawa orang memang tak boleh nak terima. Memang orang tak boleh nak terima pun kan. Sebab apa? Bila kita nak fikir logik akal, habislah, tak boleh nak terima. Nabi dah tahu dah benda tu. Jadi Nabi ni duk fikir macam mana nak bagi tahu. Tapi oleh kerana ini dakwah yang Allah perintahkan, maka Nabi tetap abang. Walaupun Nabi dah tahu benda tu impossible orang nak terima, tapi sebab itu dakwah, itu Allah wajib, itu Nabi sabar dalam menjalankan dakwah. Walaupun Nabi dah tahu, kita kalau benda tu yakin 100% tak berjaya, kita nak buat tak? Tak buat lah. Kita kata, aku kalau mengaji pun aku tak lulusnya periksa. Aku kalau aku nak pergi masuk ambil periksa ni, SPM ni, banyak buta macam tu lah. Memang aku tak dah fail. Bukan tak tahu, aku tak dah fail. Yakin dah. Boleh kata 99% aku yakin dah aku fail. Habis tu buat apa?
Kita kalau dah yakin kita tak buat. Rasulullah ni dia tahu dah orang tak boleh terima. Dan sebab bila Rasulullah bagi tahu, ramai sebahagian yang dah Islam pun murtad balik. Hak dah masuk Islam, murtad. Sebab dia tengok ni pelik dah ni. Pelik dah, dia tak pelik dah. Sampai macam tu. Tapi Rasulullah ni sabar. Sebab ini perintah Allah, walaupun Rasulullah tahu susah. Sampai Rasulullah tanya kepada Jibril, Jibril kata tak apa. Abu Bakar akan membenarkan. Maka duduk Nabi SAW, hal keadaannya duka cita. Termenunglah Nabi. Maka lalu dengan dia adu Allah dan adu Rasulnya, musuh Allah dan musuh Rasulnya, Abu Jahal. Maka melihat akan dia duka cita, maka datang ia hingga duduk kepadanya. Abu Jahal tengok Nabi duduk tengah termenung macam sedih je, dia seronok, dia pun mai. Maka berkata ia bagi Nabi SAW dengan bersenda-senda, buat melawak kan, saja nak bagi sakit hati. Adakah ada bagimu sesuatu khabar? Ada benda baru kah? Ada cerita baru pagi ni? Maka menjawab Nabi SAW, bahkan. Nabi tahu ada. Maka katanya, apa ia? Benda apa? Maka sabdanya, sungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini. Maka katanya, ke mana dijalankan kamu? Maka sabda Nabi SAW, kepada Baitul Maqdis. Maka katanya, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis berpagi-pagi kamu antara kami. Maksudnya semalam ni pergi jalan, pagi ni duduk ada sini dah. Maka sabda Nabi SAW, bahkan Nabi kata ya. Ini kena cakap juga. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi. Dan Abu Jahal tengok muka Rasulullah ni memang nampak sungguh. Rasul cakap ni bukan sebab nak pemain dia ke tak. Memang Rasulullah cakap abang betul. Kerana takut ia pada sangkanya akan Nabi mengingkarkan katanya dahulu itu, maka menyeru ia segala kaumnya. Jadi Abu Jahal ni tanya pula, betul kan ni? Confirm betul tak? Aku panggil orang tadi, Nabi Muhammad kata, dah tak pergi pun. Dia kata jam. Jadi dia takut dan dia tanya, sungguh kau ni nak panggil kau ni? Nak panggil orang nak habaq ni? Abu Jahal tolong buat apa? Announcement. Dia tolong panggil. Dia tolong iklankan. Jadi Rasulullah apa kata iyalah. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi SAW, adakah engkau lihat jika aku serukan kaummu kepada kami, engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datangkan dengan dia seperti kamu khabarkan daku? Abu Jahal kata, aku panggil orang lagi, bagi tahu macam tu. Rasulullah kata, iyalah. Sabdanya, bahkan aku khabarkan mereka itu. Maka menyeru oleh Abu Jahal alaihi la'natullah dengan seru, dengan suara yang keras, dengan katanya, hai segala Bani Ka'ab, hai Bani Lu'ay, berhimpunlah kamu sekalian kepadaku. Maka bersegera segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu datang kepada Nabi SAW dan kepada Abu Jahal alaihi la'natullah. Maka berkata Abu Jahal itu, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabar akan daku. Maka sabda Nabi SAW, bahwasanya aku sungguhnya telah dijalan akan daku pada malam ini. Maka berkata mereka itu, ke mana dijalankan di kau? Maka sabdanya, kepada Baitul Maqdis. Maka berkata pula mereka itu, maka berpagi-pagi kamu antara kami, duduk depan kami pagi ni. Maka sabdanya, bahkan, maka tak kala mendengar mereka itu, maka gempa mereka itu dan bersalah-salahan hal keadaan dan perkataan mereka itu. Hal mereka itu dan perkataan mereka itu. Maka setengahnya bertempuk tangannya, dan setengah yang menghantarkan tangannya pada kepala, ada pegang kepala, ada tepuk dahi, semua ada. Maka tak kala sangat gempa mereka itu, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar, padahal ia di rumahnya, dan berkata mereka itu baginya bahwasanya sahabat engkau mengata bahwasanya ia datang daripada Baitul Maqdis pada malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adakah ia berkata demikian? Maka sahut mereka itu, bahkan. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, ia yang sebenar. Tu
Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak dengar lagi Rasulullah kata betul. Yang penting dia kata betul kan Muhammad kata tu. Kalau betul betul. Lagi tu. Kalau Muhammad kata betul tu betul. Dia tak kira apa dah. Tu kata ketulusan Sayyidina Abu Bakar dalam sahabat dengan Rasulullah. Sebab itulah iman dia tu melebihi segala iman manusia. Dia percaya sungguh. Sebab tu Rasulullah ni sayang sungguh kat Sayyidina Abu Bakar. Atau pernah sekali Sayyidina Abu Bakar salah, sahabat lain Sayyidina Umar yang betul. Kan? Ada sekali Sayyidina Umar betul, Sayyidina Abu Bakar salah. Depa macam cakap dua orang lah. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni kancing dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ni apa-apa pun Sayyidina Abu Bakar, apa-apa pun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ni dengan orang lain tak, tapi dengan Sayyidina Abu Bakar dia hormat. Sampai dia kata, aku kalau boleh aku jadi seurat bulu kat dada Sayyidina Abu Bakar pun orang dah. Bahagia dah Sayyidina Umar kata. Kalau aku jadi, bukan ada orang kata, sebab ada orang tanya perbandingan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku ni jauh lah. Aku kalau boleh jadi seurat bulu kat dada Sayyidina Abu Bakar pun okey lah. Tapi pernah satu hari depa sembang dua, tiba-tiba macam Sayyidina Abu Bakar macam bergaduh sikit dengan Sayyidina Umar. Bukan bergaduh, tapi ada benda yang bertelagah antara mereka dua, dan itu adalah salah Sayyidina Abu Bakar. Ada kesalahan pada Sayyidina Abu Bakar, jadi Sayyidina Umar marah. Bila Sayyidina Umar marah, Sayyidina Abu Bakar ni dia mengadu kepada Rasulullah. Dia cerita kepada Rasulullah bahawa dia salah. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat-sahabat ni apa-apa pun jadi depa mengadu kepada Rasulullah. Tak kira lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia rasa bersalah lah. Sebab dia dah salah, menyebabkan Sayyidina Umar kecil hati. Sayyidina Umar marah, Sayyidina kecil hati. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia rasa serba salah. Bila dia rasa serba salah, dia mengadu kat Rasulullah. Kot Rasulullah nak bagi nasihat apa-apa lah, kira Rasulullah marah sahabat lain. Rasulullah marah sahabat lain. Rasulullah marah secara umum. Dia kata, hampa jangan kacau, jangan duk usik Ibnu Abi Quhafah ni, jangan duk kacau Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab dia dulu ketika mana orang lain semua tuduh aku pembohong, hampa duk kat mana? Sayyidina Abu Bakar duk sebelah aku, hampa duk kat mana? Tu kata Nabi. Jasa Sayyidina Abu Bakar. Ni benda yang situasi yang penting, getir ni. Waktu ni semua orang pakai dia tepuk. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengar tu betul, kata betul. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW, maka didapat akan dia sertanya beberapa kaum Quraisy. Sayyidina Abu Bakar dengar tu terus pakai siap kain baju, keluar pergi jumpa, tengok orang dah berkumpul. Maka berkata Mut'im ibnu Adi alaihi laknatullah, dia ni pun apa kafir juga, tapi dia banyak juga menolong. Dia banyak di antara orang yang banyak menolong, sebab depa ni kan satu kabilah belakang kan. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni jugalah yang bagi kita kata jaminan Rasulullah boleh masuk kota Mekah ketika mana Rasulullah lepas pergi minta, sebelum Isra' dan Mi'raj, Rasulullah minta bantuan di Taif. Kan setelah wafat Khadijah, Abu Talib, Rasulullah tak tahu dah siapa nak bantu, pergi minta bantuan di Taif. Gen Taif baling batu sampai berdarah buku lali, berdarah kaki Rasulullah nak balik kota Mekah pun tak boleh. Orang kota Mekah pulau Rasulullah tak bagi masuk. Akhirnya ada situasi politik sikit lah kali, dapat satu surat jaminan daripada Mut'im bin Adi, kata kita apa dia jamin boleh masuk. Mut'im bin Adi ni banyak juga yang, tapi dia kafir. Katanya, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah, lain daripada kata kamu hari ini. Bahwasanya aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini dusta. Dusta. Mut'im bin Adi kata, hak dulu-dulu okey lah. Mut'im bin Adi ni dia bukan musuh ketat. Dia masa ketika mana Abu Talib Rasulullah di pulau dulu, dia juga salah seorang orang yang membantu mereka ni bangkit lawan Abu Jahal, suruh bebaskan semula orang Islam ni. Tapi dia kata hak dulu okey, tapi malam ni aku tak boleh terima. Dia kata hak ni aku tak boleh terima. Aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini dusta. Dia terus kata Nabi pendusta.
Dan kami berjalan pelari unta memenatkan dia kepada Baitul Maqdis hal keadaannya pergi sebulan. Demikian pula pergi sebulan, balik pun sebulan. Nabi Salim kata 40 hari. Jauh perjalanan dia. Nak pergi tu sebab naik unta, lambat. Takkan satu malam je boleh pergi balik. Maka kamu sangka bahawa engkau datang akan dia pergi datang pada satu malam jua. Demi Lata dan Uzza, tiada aku percaya akan dikau. Maka menjawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat marah. Hai Mut'im, sejahat-jahat perkataan itu barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu. Sebab dia ada qarabah juga. Dia kata sampai hati kamu melontarkan satu perkataan yang jahat kepada darah daging sendiri. Sungguhnya telah engkau tuduhkan dia dengan dusta. Demi Allah bahwasanya aku naik saksi akan dia. Ya sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar terus kata gitu. Maka dengan sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan namanya Abdullah bin Abi Quhafah dan laqabnya Atiqullah. Itu nama Sayyidina Abu Bakar ni Abdullah bin Abi Quhafah. Itu Abi Quhafah tu kunyah bapa dia lah. Abu Bakar. Dan kemudian maka berkata mereka itu, ya Muhammad. Dia nak test pula. Kalau betul ya Muhammad, sifatkan olehmu akan kami rupa Baitul Maqdis betapa benanya. Dia punya bentuk lagu mana? Daripada batu atau betapa? Batu kah? Plastik kah? Logam kah? Apakah? Atau betapa kelakuannya daripada panjangnya dan pendeknya dan betapa hampirnya dengan bukit. Dia dengan bukit jarak lagu mana? Panjang dia, lebar dia lagu mana? Tinggi lagu mana? Tanya habis. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifat Baitul Maqdis. Maka mensifatkan oleh Nabi SAW bagi mereka itu dengan katanya. Adapun benanya bagian-bagian dan kelakuannya bagian-bagian dan hampir bukitnya bagian-bagian. Maka sentiasa Nabi mensifatkan bagi mereka itu. Maka kesamaran atas Nabi setengah sifatnya. Nabi pergi sekali je, hak mana hak Nabi cam, Nabi bagi tahu. Tapi ada sebahagian Nabi tak boleh nak bagi tahu sebab Nabi bukannya pusing keliling tengok dak. Maka hasil bagi Nabi kesusahan akan sebagai susah yang sangat tiada seumpamanya dahulu-dahulu. Jadi Nabi jadi susah nak terang. Lagu nak terang. Kalau dulu apa-apa Jibril datangkan wahyu. Waktu wahyu Nabi cakap melalui wahyu. Nabi tak cakap pakai kepala otak dah. Nabi cakap pakai wahyu. Tak pakai akal tak. Pakai wahyu semata. Tapi bila hak sampai tang ni, susah nak cakap. Dah tanya sifat banyak tak tahu nak cakap macam mana. Akhirnya maka didatangkan Baitul Maqdis oleh Jibril ke Makkah. Dihantarkan dia terlebih hampir kepada Nabi daripada kampung Uqail. Jibril angkat Baitul Maqdis datangkan kepada Rasulullah. Rasulullah nampak. Itu sebagai pendapat. Katakan bahawasanya telah memukul Sayyidina Jibril dengan sayapnya, maka hilang dinding antara Nabi dan Baitul Maqdis hingga melihat Nabi SAW akan dia. Maka Nabi nampak malaikat pukul dengan sayap dia, terpisah semua hijab sehingga boleh nampak. Sebab apa? Sebab kita ni, mata kita ni ada kekuatan yang boleh melihat jauh. Cuma dibatasi dengan hijab. Bila kita masuk dalam badan jasad ni, maka Allah hijabkan beberapa kekuatan mata kita yang kita tak dapat nak tengok. Pendengaran kita pun tak boleh dengar sejauh asal bagi ruh ni dia ada kekuatan. Sebab disebut di dalam hadis, bila mana orang si mayat mati duduk dalam kubur, orang jalan dia mendengar derak kaki, dia mendengar suara orang di atas kubur. Ruh ni dia ada kekuatan. Tapi bila duduk maka terhijab. Bila malaikat Jibril pukul hijab tu, nampak Rasulullah sampai ke kota Mekah, sampai ke Baitul Maqdis. Dan katakan dirupakan Allah Ta'ala rupa Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW. Ada kata pendapat pula Allah rupakan Baitul Maqdis duduk di depan. Lagu hologram buat. Maka mensifatkan Nabi akan mereka itu tiap-tiap ditanyainya akan dia hingga berhenti daripada tanyanya. Tanya Nabi jawab sampai dia tak tahu nak tanya apa dah. Kemudian kembali bertanya akan pintunya, maka berkata mereka itu, ya Muhammad, berapa pintu masjid itu?
Maka jadilah Nabi SAW melihat dan membilang akan dia satu-satu dan mengkhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga habis. Nabi bilang lah. Dah tanya berapa pintu, Nabi pun tengok 1, 2, 3, 4 dia kita. Dah duduk depan pala. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya baginya tiap-tiap Nabi berkata sadaqta sadaqta hingga selesai. Maka berkata pula ia, ana asyhadu annaka sadiqun, ana asyhadu annaka Rasulullah. Maka sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar As-Siddiq seperti yang telah tersebut dahulu. Sayyidina Abu Bakar ni Nabi cakap apa? Sadaqta. Sadaqta, engkau benar, engkau benar, engkau benar. Semua Sayyidina Abu Bakar kata engkau benar. Maka berkata kaum, habis dah. Dua muka ya habis. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya, adapun sifatnya maka demi Allah sungguhnya telah kena daripadanya. Dia kata sifat Nabi Muhammad cakap ni betul belakang. Riuh dah pakai sorak malam tu. Macam mana Muhammad boleh cakap semua betul ni? Kemudian maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau benarkan dia bahawasanya ia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini, maka kembali kepada kamu dari dahulu daripada subuh? Sifat semua betul. Tapi kami nak tanya engkau, wahai Abu Bakar, percaya ke ada pergi malam ni? Balik pun malam ni juga? Percaya? Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan percaya. Dan bahawasanya demi Allah aku benarkan dia pada barang yang terdahulu, yang terlebih jauh daripada itu, hak lagi jauh pun aku percaya. Dan bahawasanya aku benarkan dia dengan segala khabar di dalam 7 petala langit pada satu pagi dan satu petang. Betul kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata kalau terletak atas langit pun aku percaya. Sayyidina Abu Bakar dapat isyarat awal. Rasulullah tak cerita lagi kisah Mi'raj. Rasulullah tak cerita lagi. Rasulullah baru cerita pasal Isra'. Mi'raj dalam cerita. Saya kata kalau cerita hak langit pun aku percaya. Saya kata Sayyidina Abu Bakar tu. Sahabat yang paling setia dengan Nabi. Kemudian dia cerita sikit tentang Sayyidina Abu Bakar. Macam mana Sayyidina Abu Bakar ni boleh jumpa Rasulullah ni. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar ni bersahabat dengan Nabi SAW pada hal umur Nabi 18 tahun. Adalah dahulu daripada ini Sayyidina Abu Bakar itu sekali Rasulullah mula kawan dengan Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah ini umur 18. Maknanya Sayyidina Abu Bakar lebih kurang umur 16 lebih kurang betul lah. Pernah Sayyidina Abu Bakar ni sekali peristiwa pergi berniaga ke Syam. Pernah pergi ke Syam tu, ke belah Syria tu, atau ke Yaman. Ini ikhtilaf riwayat. Jadi mungkin ada riwayat kata Yaman, ada kedua kata Syam. Maka mimpi ia bagian-bagian. Sayyidina Abu Bakar ni mimpi satu mimpi. Maka dikhabarkan Bahira Ar-Rahib. Sayyidina Abu Bakar pun pergi cerita kat Bahira. Maka berkata ia, jikalau sungguh mimpi engkau ini, maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu nabi dari kaummu, dan lagi adalah engkau wazirnya pada hidupnya dan khalifahnya pada ketika matinya. Maka sembunyi ia akan dia. Maka tatkala dibangkitkan Rasulullah SAW risalah, maksudnya kerasulan, maka duduk Rasulullah pada masjid menyeru manusia kepada tauhid. Maka berkata segala musyrikin, hai Abu Bakar, sahabat engkau telah gila. Maka berkata ia baginya, dan apa kelakuannya? Maka berkata mereka itu, ia duduk di masjid mendakwa akan Nabi dan menyeru manusia kepada agamanya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Maka sembah ia, ya Muhammad, telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba bagian-bagian. Maka sabdanya, bahkan Rasulullah kata ya. Maka katanya, demi Allah tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta, tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu? Maka sabda Nabi SAW, mimpi kamu dahulu itu. Saya nak tanya, mana percaya, tapi mana tanda Nabi? Apa bukti kata Nabi? Sebab Rasulullah ni tak tipu. Maka tanya, mana bukti? Dulu dah mimpi dah. Itu Rasulullah. Maka katanya, berikan tangan Tuhan hamba supaya hamba ambil janji. Maka mengucup ia, maka adalah ia awal-awal Islam daripada laki-laki, dan Siti Khadijah awal Islam daripada perempuan. Ini satu riwayat yang menceritakan begini.
Ini ketika mimpi hak lama. Kemudian setelah mereka dewasa, Sayyidina Bakar juga pernah pergi berniaga juga. Kemudian Sayyidina Bakar jumpa dengan pendeta. Seorang pendeta rahib ni, dia duduk tengok Sayyidina Bakar ni. Tengok. Sayyidina Bakar kata, apa siapa duduk tengok? Dia kata, rahib tu kata, segala sifat yang ada pada engkau tu aku dah terbukti, kata. Satu lagi benda saja aku nak tengok. Dia kata, benda apa nak tengok apa? Cuba selak ni baju dengan nak tengok di paha. Saya kata, pasal lain macam. Pasal apa nak tengok tak? Beritahu dulu nak tengok. Lepas tu rahib tu pun tak lagu ni, dia kata, dalam kitab yang kami baca, Rasul akhir zaman hampir tiba, dan dia ada seorang sahabat yang paling rapat dengan dia, wazirnya, dan sifatnya bergiam-giam. Semua sifat yang disebut tu ada pada engkau. Ada dua lagi sifat yang aku tak tengok, iaitu di bawah. Kalau aku tengok hak ni betul, kau betul semua. Maka saya nak buka, aku tunjuk dia ada tanda di perut dia. Lepas tu habis tengok tu, dia pun pesan kepada Sayyidina Bakar, kata, kalau jumpa seorang lelaki yang mengaku begini, maka terus ikut. Lebih kurang lagu tu lah. Kemudian bila Rasulullah balik saja dari safar tu, terus sampai cerita ni. Dia kata, Nabi kita dakwah gini. Terus dia pergi jumpa. Dan Rasulullah kata, setiap orang, bukan makna semualah, tapi kebanyakan sahabat ni bila nak masuk Islam payah macam-macam, kecuali Abu Bakar, katanya. Abu Bakar ni mudah. Sayyidina Bakar ni mai jumpa Rasulullah, betul ke aku dengar bahawa engkau kata bagian. Rasulullah pun kata, ya betul. Kemudian Rasulullah pun kata, aku mengajak kamu kepada Islam, menyembah Allah bagian. Lepas tu Sayyidina Bakar pun terus masuk Islam. Tak ada banyak soal. Itu Sayyidina Abu Bakar. Habis kemudian berkata pula musyrikin, ya Muhammad, ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan daripada Syam. Dari mana mereka itu? Maka sabdanya, sungguh telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada Rauhaq. Rauhaq ni tempat lah, satu dusun, kira-kira 8 marhalah dari Mekah. Ni jauh ni, 8 marhalah. Kita 2 marhalah dah 90 lebih kan, 92 lebih kurang itu. Ini 8 kena kali apa? Kali 4 lah. 300. Jauh 300. Sini biar nak Johor. Tak apa. KL. Sini pergi KL lagi 9. Jauh tu. Ini hak paling jauh hak Rasulullah jumpa ni. Jadi kata ulama, Rauhaq ni nak sampai ke kota Mekah mengambil masa lebih kurang 9 hari, lebih kurang macam tu. 9 hari atau lebih zaman tu. Perjalanan zaman tu. Naik unta lebih kurang kita kata 9 hari atau lebih. Ikutlah ada cepat ada lambat. Lebih kurang. Sungguhnya telah hilang bagi mereka itu satu unta, maka pergi mereka itu menuntut akan dia, kemudian didapatnya. Dia pergi cari unta tu, lah kali jumpa. Dan lagi aku dapat satu qadah, mangkuk air, ada di dalamnya, aku minum. Ini hak tadi, cerita tadi. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan, di tempat bagian-bagian ada padanya satu jamal yang merah atas 2 karung, satu putih, satu hitam. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia, lari ia terkejut dan berkeliling-keliling, maka rebah ia lalu patah kakinya. Kemudian sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan pada Tan'im. Tan'im ni hak paling dekat dengan kota Mekah ni. Lebih kurang 3 batu daripada kota Mekah. Dan hari ni di situ dinamakan Masjid Aisyah. Kalau orang pi buat haji umrah, dia nak pi apa? Nak pi niat kan? Pi kat sini Masjid Sayyidina Aisyah, pi di Tan'im. Ni paling dekat ni. Dekat pun lebih kurang 3 batu lah. Rasulullah yang jumpa yang ni. Didahulukan dia satu jamal yang warik. Dia tulis warik kan? Dia tulis warik kan? Yang kelabu. Warik tu yang kelabu lah maknanya. Dan apa tu? Pelapiknya hitam. Pelapiknya hitam katanya.
dan di atasnya 2 karung yang hitam keduanya. Tadi hitam satu putih tu, ini dua hitam. Maka berkata mereka itu, Rasulullah pun cerita, satu kafilah ni ada unta begini, satu kafilah ni ada begini. Rasulullah jumpa banyak kafilah, satu di Rawha, satu di Tan'im, satu di jadi Rasulullah selisih dengan beberapa rombongan. Maka tanya mereka, manakala datangnya mengkala, tak tahu manakala ke mengkala itu. Mengkala. Kalau mengkala bahasa Kedah. Kalau bahasa Kedah tu mengkala. Masa mula masuk pondok dulu banyak belajar bahasa Kedah tu orang tu. Kita mai pondok tu habis cuti mengkala sampai. Mengkala sampai. Maksudnya sampai bila? Ni syedut. Orang tadi. Mengkala datangnya sampai bila? Sebab orang dulu bila duduk di satu tempat depa dah boleh bajet. Dari tempat ni nak balik Kota Mekah berapa hari, dari tempat ni depa dah bajet depa. Maka sabdanya pada hari Rabu. Pada hari Rabu sampai. Hari Rabu hak mana? Jadi hari Rabu ni ada ihtimal ulama lah. Sebab Rasulullah Isra' dan Mi'raj hari Isnin. Kalau hari Rabu maknanya berapa hari ya? Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari. Jadi hak mana yang sampai? Jadi ihtimal lah mungkin sampai yang hak paling dekat Tan'im. Ada juga yang kata hari Rabu hak satu lagi. Sebab apa? Sebab hak paling jauh tu, hak duduk di Rawha tu, sebab dia ambil masa 9 hari. Isnin 7, 8, 9. Yang Rabu maknanya 9 hari lah, lebih kurang. Jadi ihtimal lah ada yang kata Rabu ini kalau maksudnya kalau Rabu setelah Isnin makna yang paling dekat, ataupun Rabu yang paling jauh. Rabu minggu depan tu maknanya hak paling jauh. Ihtimal belakalah. Maka tak kala adalah hari Rabu keluar segala Quraisy kepada zahir Mekah dan menantilah mereka itu akan datangnya. Maka terkemudian datangnya lambat, sampai lambat. Hampir jatuh matahari. Matahari nak terbenam dah ni. Depa syak tak sampai pun, maka Nabi pun minta doa kepada Allah Ta'ala, maka dilebihkan baginya dengan saat dan dihabaskan baginya matahari hingga datang. Allah sekat. Habas ni maknanya tahan, sekat matahari hingga datang. Jadi setiap mukjizat Nabi-Nabi ni ada, Rasulullah ada mukjizat dia. Sebab mukjizat menahan matahari ni pernah ada pada Nabi yang dulu. Nabi yang yang ikut dengan Nabi Musa, Nabi Yusha, dia sibuk berperang, perang, tak sempat nak sembahyang ni, matahari dah nak terbenam. Maka dia doa sekat matahari stop supaya dia sempat sembahyang. Tu Nabi. Dan Nabi kita pun juga boleh buat doa. Nabi ni doa mohon maafkan lekatlah. Doa apa pun. Sebab apa? Kekasih Allah kan minta bagi. Tak ada sebab Tuhan nak menolak. Sebab Tuhan kata bila hamba aku berdoa aku bagi. Tak ada sebab Tuhan nak tolak. Tolak tu dengan sebab ada sesuatu. Kan? Kita tak ada buat dosa ke apa, ada satu sebab maka Allah tolak. Tapi kalau tak ada sebab-sebab untuk tertolak, Allah terima. Sebab sifat Allah ni karim, mulia, minta dapat punya. Jadi Rasulullah minta, apa sebab tak dapat? Tak ada sebab. Mintalah apa pun, minta matahari pecah dua pun boleh. Rasulullah minta stop matahari tu. Hingga datang, maka tak kala datang berhadaplah segala Quraisy, bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya, adakah hilang bagimu satu unta, kemudian kamu dapat akan dia? Maka sahut mereka itu, bahkan. Dan bertanya pula akan yang lainnya, adakah bagimu patah kaki unta yang merah? Maka sahut mereka itu, bahkan. Dan kata pula, adakah pada kamu satu qadah, di dalamnya air, diminumkan orang akan airnya, tiada kamu tahu? Maka sahut mereka, seorang daripada mereka itu, demi Allah kami taruh di dalamnya air dengan tanganku, maka tiada seorang dari kami minum akan dia, dan tiada menumpahkan dia, tiba-tiba tiada ada padanya air. Dia kata tak ada siapa minum tapi hilang.
Maka tak kala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu sekaliannya benar, maka tiada ada baginya jalan pada mendustakan Nabi SAW. Maka kembali mereka itu kepada inat. Inat ni apa? Bantah. Dan dalal, dan mungkar, dan dalal, dan kufur. Maka dituduh akan dia dengan sihir dan kahanah. Siapa yang kata mula-mula ni? Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Al-Mughirah, dia adalah orang yang mula-mula kata Nabi ni tukang sihir. Dia kata, Muhammad ni sihir ni. Dia ni seorang orang tua. Orang tua daripada orang kota Mekah ni yang ada pengaruh besar. Dia kata Nabi tukang sihir. Dan dia ni mati dalam keadaan kufur. Dan berkata mereka itu ni menyokong, mereka sokong perkataan Walid tadi. Telah benar Walid perkataannya itu. Betul lah, betul kata Walid, Muhammad itu tukang sihir. Mereka pun kata lagu tu. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada Islamnya, dan setengahnya yang munafik pada perkataannya, dan setengahnya yang mencercakan dan mendustakan. Ada macam-macam lah. Dan setengahnya membenar dan membetulkan. Tak banyak yang membenarkan, banyak yang mendustakan. Dan setengahnya yang terhenti pada kelakuannya dan pekerjaan. Seorang setengah lagi tak tahu nak kata apa. Nak kata ya pun tak, nak kata tidak pun tak. Nak kata ya pun nampak susah nak terima. Nak kata tak pun Nabi Muhammad Rasul. Jadi payah. Ada seorang iman yang tak apa nak kuat, jadi lagu tu. Kita pun kalau duduk dalam situasi, kita tak tahu kita duduk belah mana. Kita ni lemah belakang iman kita ni kan. Kita ni hidup alhamdulillah lah, Allah lahirkan dah Islam. Kalau hidup zaman tu kita tak tahu kita duduk belah mana. Teruk lagi bah. Allah Allah lah. Sebab Allah ni pilih masing-masing ni berada pada zaman dia sebab-sebab yang tertentu. Sahabat-sahabat tu semua Allah pilih untuk hidup di zaman Rasulullah. Sebab apa? Mereka ni hati kental-kental semua. Allah pilih mereka untuk hidup di zaman tu. Dan setengahnya yang taradud pada hatinya, dia pembimbing. Maka diturunkan Allah Ta'ala akan firman-Nya, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tiada kami jadikan akan penlihat yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad, melainkan fitnah bagi segala manusia. Jadi ayat ini menceritakan bahawa apa yang kami tunjuk tu adalah satu fitnah untuk engkau. Sebab apa? Orang pakat tak percaya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah nyata pada ayat ini bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan ruh dan jasadnya. Mana dalil kata dengan ruh dan jasad? Illa fitnatan tu. Illa fitnatan. Apa yang Allah tunjukkan ni menjadi satu fitnah. Itu dalil bahawa Nabi pi dengan ruh dan jasad. Kalau Nabi pi hanya dengan mimpi, maka tak akan jadi fitnah. Sebab mimpi. Jadi sebab itu memberi makna apa roh dan jasad ini, kata Ibn Abbas. Ada juga yang kata dengan roh sahaja, iaitu kalam apa Sayyidatina Aisyah dan juga pendapat Sayyidina Muawiyah, katanya dengan roh. Sebab apa? Dalil ayat ni juga, ayat yang sama juga, dan juga hadis-hadis lain lah. Wa ma ja'alna ru'ya. Sebab dalam bahasa Arab dia ada ru'ya dan ada ru'yah. Ru'yah melihat dengan mata kepala, ru'ya makna mimpi. Wa ma ja'alna ru'ya, ru'ya ni makna mimpi. Ru'ya ni makna mimpi, bukannya lihat dengan mata kepala. Tapi kenapa Ibn Abbas kata dengan jasad kalau sebab guna ru'ya? Sebab makna ru'ya di sini adalah lihat dengan mata kepala. Sebab ada fitnatan di belakang. Sebab kalau betul mimpi, dia tak akan jadi fitnah. Habis tu kenapa Allah tak pakai ru'yah? Kenapa pakai ru'yah? Ulama bahas belakang lah. Jadi kata ulama, itu kerana benda yang berlaku ini mencari adat di luar, kita kata adat manusia yang mata kepala tak pernah nampak. Benda tu berlaku dalam mimpi saja. Benda tu hanya boleh berlaku dalam mimpi saja. Kalau bagi manusia biasa, nak pergi terbang sana, naik langit, turun balik, itu dalam mimpi.
Tapi dengan mata kepala, dengan jasad ni, impossible. Manusia biasa, adat biasa tak pernah jadi. Dan juga benda tu berlaku pada di malam hari. Jadi seperti mimpi. Seolah-olah kita kata perjalanan tu macam mimpi. Sebab di malam hari dan benda pelik-pelik berlaku. Macam mimpi, maka Allah sebut sebagai ru'ya. Sebut ru'ya. Sebab Al-Quran ni dia punya balaghahnya tinggi. Dan cuma nak memahaminya tu ulama lah. Dan ada lagi lah sokongan hadis-hadis Nabi. Masing-masing ada dalil yang kuat. Yang Aisyah pun dia ada lagi sokongan hadis-hadis Nabi. Pendapat Ibnu Abbas pun masing-masing ada lagi. Tapi pendapat yang masyhur, yang kuat, yang dipegang adalah pendapat Ibnu Abbas. Dengan roh dan jasad. Sebab fitnatan tu dalil yang paling kuat. Sebab takkan jadi fitnah. Takkan jadi fitnah kalau mimpi. Takkan jadi fitnah. Siapa mimpi pun takkan jadi fitnah. Kita semua pun kalau kita habaq, aku mimpi naik ke langit ke-7, tak ada siapa nak kata apa. Jadi Ultraman pun boleh, tak ada masalah. Dia takkan jadi fitnah sebab mimpi. Itu dalil yang paling kuat bahawa Nabi ni pergi dengan jasad. Illa fitnatan. Itu dalil yang paling kuat sekali. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada masa Isra itu adalah baunya amat harum seperti bau apa tu? Pengantin, pengantin. Bau pengantin selama-lamanya. Nabi ni lepas turun daripada Isra dan Mi'raj tu, badan Nabi ni harum je. Harum. Dan Nabi ni memang harum. Walaupun dah harum, Nabi tetap suka pakai minyak wangi. Nabi pakai minyak wangi dan Nabi tak pernah tolak minyak wangi. Nabi yang dah harum pakai minyak wangi. Tak kena pakai minyak wangi ke? Haruman Nabi itu bersentuh dengan orang lekat. Dalam apa? Nasyid apa? Qamarun. Kan? Macam mana? Lepas tu apa? Ada punya hak rangkat-rangkat tu. Itu kan dia. Qamarun, macam mana? Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Kafful Mustafa, tapak tangan Mustafa Nabi ni kal ward, macam bunga bau dia. Lepas tu macam mana? Lupa. Wa'id apa? Wa'id apa macam mana? Lupa. Masad ayadi kan, apabila dia menyentuh tangan, masad apabila menyentuh oleh tangan-tangan, dia akan tangan-tangan orang lain pun pakai apa harum belaka. Wa'id macam mana? Dia tak main. Wa'id ratiha. Macam tak pernah kenal bunyi dia. Wakaful Mustafa kal wardi nadi. Wa'id ratuha kan? Lepas tu Atratuha, tak ingat dia tak main. Dia kata main tu dia memang tak main. Dia kata main tu memang tak main. Wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma meratailah nawaluha kullal ibadi, setiap hamba-hamba ni pakat mencapai apa wangian daripada Rasulullah tu. Semua orang pakat dapat haruman. Siapa yang sentuh Rasulullah ni, tangan dia bau harum. Siapa yang pergi berjabat, siapa yang peluk Rasulullah, kalau balik jumpa rumah pun tahu dah kata pegang Rasulullah. Lekat haruman berhari-hari, tak payah pakai kasturi. Sebahagian sahabat tu kan, bila Rasulullah peluk, dia sandar dekat Nabi. Kan ada seorang sahabat tu yang hitam, yang tak segak tu, Rasulullah nak bergurau dengan dia, Zuhair. Rasulullah pergi peluk dia. Mas, beli ni, hamba ni, beli hamba. Dia kata kat tu. Dia tutup mata, dia pegang. Lepas tu dia kata apa? Ya Rasulullah, siapa nak beli aku ni, muka dah lah huduh, dia kata. Rasulullah kata, orang tak mau, tapi Tuhan, harga diri engkau di sisi Tuhan tinggi. Rasulullah peluk. Dia pun seronok sandarkan kepada Rasulullah. Ada sebahagian sahabat yang haruman dia mengalahi isteri-isteri dia. Dia ada kahwin banyak, isteri dia ni pulun pakai lawan, pakai minyak wangi, beli minyak wangi, tapi tak boleh kalahkan suami dia. Kan? Pasal apa? Pasal dia pun tanya rahsia dah.
Suami dia pun beritahu bahawa dulu dia pernah ada sakit kat badan dia, kemudian Rasulullah ludah lumuk kat badan dia. Lumuk busak di belakang badan dia. Lepas daripada itu badan dia berbau harum berkat Rasulullah sentuh tu. Dan benda-benda ni berlaku juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencintai Rasulullah, yang kuat mengikut Rasulullah akan dapat haruman seperti itu. Sebab tu sebahagian wali-wali yang kuat mahabbah dia, kuat amal dia, kita pergi kat depa ada satu wangian lain sebenarnya yang dicampur dengan wangian dia, wangi harum. Ada sebahagian kisah kan kita cerita, ada seorang pemuda yang duduk berniaga, duduk jual kat pasar. Lepas tu ada seorang perempuan cantik yang tergoda kat dia, maka dia nak berzina. Lepas tu kata, aku bagi kat hang. Dia duduk jual barang. Kemudian perempuan tu kata, aku beli semua tapi hang kena berzina aku. Kemudian pendek-pendek cerita, akhirnya lah kali dia terpaksa menerima. Dah kali dia kata, kalau macam tu tunggu aku balik siapkan dulu. Nak berzina, tunggu balik, nak siap dulu. Nak pakai lawa-lawa, dia pun balik bubuh taik satu badan. Sebab apa? Tak mau berzina. Nak menjaga agama, dia lomok satu badan. Lomok satu badan, pergi jumpa perempuan tu. Perempuan tu hambat keluar rumah. Hambat keluar rumah, dia penuh badan dia taik kan, hambat terus keluar rumah. Tapi lepas tu dia basuh badan dia tu, badan dia bau harum. Harum. Kalau dia lalu tu bau haruman dia. Sebab apa? Sebab dia mempertahankan orang lelaki yang soleh, yang sanggup melumurkan najis di badan dia untuk menjaga agamanya. Akhirnya Allah bagi orang. Itu semua barakah Nabi Muhammad. Rasulullah ni kalau dia lalu, orang tahu Rasulullah dah lalu sini. Bahkan peluh Rasulullah tu dijadikan untuk penambah wangian. Minyak wangi ni tak apa wangi, ambil peluh Rasulullah bubuh, supaya minyak wangi ni bertambah wangi. Kita minyak wangi ni untuk menghilangkan bau peluh, tapi bau peluh Rasulullah tu untuk menambah wangi minyak wangi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah lah kita inilah akhir barang menyengaja fakir yang muhtaj kepada rahmat Allah. Daud bin Abdullah Fatani, Syekh Daud Fatani ni masya-Allah alilah, macam-macam karangan kitab dia buat. Kitab tasawuf ada, fiqh ada, semua dia buat. Dia buat di dalam bahasa Jawi ni kerana nak menolong orang-orang Jawi yang tak boleh baca-baca kitab Arab ni. Syekh Daud. Kitab karangan Arab pun ada. Ini kitab karangan bahasa Jawi lah. Pada mentaswidkan bicara. Mentaswid ni menghitamkan. Mentaswid ni apa? Taswid ni makna conteng. Kita sebelum kita karang, kita buat contoh-contoh, buat nota. Kalau lukis tu adalah karangan. Kalau karangan ni pun kita panggil apa? Draft. Sebelum kita susun cantik-cantik tu panggil draft. Jadi karangan mulanya contoh-contoh tu dipanggil taswid lah. Taswid. Membicarakan Isra' dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Risalah Najmuddin Al-Ghaiti. Ni Syekh Daud Abdullah Al-Fatani ni ambil daripada kitab ni. Kalau siapa nak rujuk balik kitab bahasa Arab dia, tengok di sini. Dan Imam Ad-Dardir ada buat syarah bagi kitab ni. Al-Ghaiti ni dia ada syarah dia. Kitab Arab boleh tengoklah. Setengah syarahnya bagi Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Imam Qalyubi pun ada buat syarah pada hari Selasa antara Zuhur dan Asar. Siap tengah-tengah tu dalam Makkahul Musyarrafah. Siap karang kat Mekah. Kitab ni berkat pada 27 hari bulan Al-Muharram Al-Haram, hari Muharram yang mulia, pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1224. 1224. Sekarang 1442. 1442. Ini 1224. Elok betul terkalih tu. Ini apa bulan? 1 lah. 2 Sya'ban lah. Malam 2 Sya'ban. Hamidan syakiran lillahi awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala khairi khalqih Muhammadin wa alihi wa sahbihi kullama dhakarahu dhakirun wa kullama ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Jadi hamidan, hal keadaan bertahmidlah, kita kata apa? Hamidan, memuji. Syakiran,
hal keadaan bersyukur. Musannif ni bersyukur, musannif ni memuji Allah. Sebab apa? Alhamdulillah dah siap karangan dia. Awalan akhiran, Allah ni yang awal yang akhir, zahiran batinan, zahir dan batin, wa musallian dan selawat, wa musalliman hal keadaan memberi salam ala khairi khalqih atas penghulu sebaik-baik makhluk Muhammadin wa ali wa sahbih, atas keluarga dan sahabat. Kullama setiap kali zakarahu zakirun, berzikir ataupun mengingatilah orang yang berzikir, mengingati. Wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun, dan setiap kali ghaflah lah daripada zikir orang yang ghafilun, orang yang ghaflah. Jadi minta pujian, minta syukur, minta selawat, minta salam ni banyak mana? Banyak mana orang ingat, banyak mana orang lalai. Sebanyak mana orang-orang lalai daripada zikir, dan sebanyak mana orang-orang yang ingat berzikir, sedang berzikir, banyak itulah selawat diberikan. Dalam kalau satu orang manusia pun kita ni ada ketika kita ingat zikir, ada ketika kita ghaflah. Di setiap ketika itu banyak itulah selawat dan salam untuk Rasulullah. Itu mana selawat itu dapat pahalanya tu. Tapi bukan seorang, al-zakirun dan al-ghafilun, semua orang yang lalai, semua yang orang yang zikir. Selawat tu banyak tu. Minta banyak tu dicurahkan kepada Rasulullah. Wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita baca doa. Baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahumma sadaqallahul aliyyil azim wa balagha rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina maulana Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin في النبيين وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد في المرسلين وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة معراج وقراءة إسراء نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا ومشفعا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار. واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الأعلان والأسرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولإخواتنا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمسنا عليها وبعثنا عليها وجعلنا من خواص أهلها وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. InsyaAllah. Alhamdulillah. Berapa siri tu macam?